tajuk baru iaitu pembezaan. Okey, itu dipanggil sebagai bidang kalkulus, satu benda baru kepada kamu ya. Selama ini awak tak pernah dengar benda ini. Kalau kamu dengar abang kakak kamu cakap, awak selalu mendengar mereka kata DYDS, DYDS, DYDS. Itulah dia pembezaan ya. Untuk hari ini, cikgu tidak dapat terus masuk kepada bahagian pembezaan terus kepada kamu sebab dia ada konsep belakang yang awak perlu tahu dulu. Okay, so hari ini cikgu akan ajar dulu satu benda yang dipanggil sebagai had. Okay, had. Lepas awak faham apa itu had, baru cikgu masuk kepada apa itu pembezaan ya. Okay, so bila kita kata had ya, penulisan dia macam ini. Okay, penulisan dia macam ini. Okay, dia akan tulis had, BI ialah limit lah. Okay, so bawah itu awak akan nampak cikgu tulis X menghampiri A. Okey, itu maksudnya apa? Nilai S ialah satu nilai yang sangat dekat kepada A, tapi bukan A. Contohnya kalau cikgu tulis, okey, lama. Sekejap. Okey, ambil file baru Okey. Contohnya kalau cikgu tulis had, lepas tu cikgu tulis X menghampiri 2. Okey, lepas tu cikgu akan bagi satu fungsi di tepi. Contohnya cikgu tulis saja 3X. Maksud saya sekarang ialah, okey, cikgu nak awak masukkan satu nilai di sini dan nilai ini bukan 2, tapi satu nombor yang sangat dekat kepada 2. Okey, sebagai contoh, tolong bagi saya satu nilai yang sangat dekat kepada 2 yang awak boleh sebut. Okey, Nuha? Satu. Awak rasa satu sangat dekat dengan 2. Okey, Syamimi, boleh bagi saya satu nombor. Kalau dia banding dengan nombor 1, dia lagi dekat dengan 2. 1.9. 1.9. Syafiqah? Lagi dekat. Syafiqah? 3, teacher. Nombor kalau 1.9 dengan 2, beza dia 0.1. Kalau awak kata 3 dengan 2, beza dia 1, lebih jauh sikit. Cikgu nak awak bagi satu nombor, kalau banding dengan 1.9, lagi dekat dengan 2. Contoh, 3 terlalu jauh. Bukan, 3 lagi jauh kalau banding dengan 1.9. Syafiqah, contoh? Boleh? Boleh fikir? Dia tak boleh 2 kan? Tak boleh 2. Dia sangat dekat dengan 2 tapi tak boleh 2. Kalau 2.001 tak boleh? Boleh? 2.001 sangat dekat dengan 2 tapi bukan 2. Dan kalau banding dengan 1.9, dia punya beza hanya 0.001. Lagi dekat lah. Boleh? Okey. Aizat? Lagi dekat punya. Aizat? Aizat? Sudah hilang lah. Aizat? Okey, Ama? Teacher, silap tekan teacher. Ini siapa yang cakap? Aizat yang cakap? Tadi nak tekan buka mic, tekan. Tak apa. Okey. So, Aizat, satu nombor kalau banding dengan 2.001 lagi dekat dengan 2. Aizat, tekan balik. Tutup mic semula ke? Apa dia? Lagi dekat dengan 2, teacher. Lagi dekat dengan 2 tapi bukan 2. Contohnya? 1.9 dah kan? 1.9 sudah. Tapi contoh lain.
Sangat dekat dengan 2. Lagi dekatlah kalau banding dengan 1.9, 2.001. Cadangan? Tak boleh fikirlah. Lagi dekat dengan dia. Aizat boleh? Tak dapat je. Tak dapat. Tak apa. Amar boleh? Teacher, kalau 1.999. 9. Ini lebih kurang sama dengan inilah sebab beza juga 0.001 kan? Kalau nak lagi dekat? Sama kalau nak lagi dekat sebab ini sama dengan 2.001 bezanya. Tambah lagi perpuluhan cikgu. Tambah lagi perpuluhan, tambah lagi lah 9. Kamu faham tak? Okay? So sebenarnya apakah nilai 2? Dia bukan, apakah nilai 2 dalam ini bila dia kata menghampiri 2 ialah satu nombor sangat dekat dengan 2 tapi bukan 2. Tapi cikgu tak boleh sebut nombor itu. Sebab contohnya mungkin tadi Amal kata, cikgu 1.99999. Cikgu senang aja. Tambah lagi 19 belakang, lagi dekat. Kalau awak rasa suatu lagi dekat, cikgu tambah lagi. Sambil cakap dengan kamu, cikgu sambil tambah. Bila nak berhenti? Asalkan cikgu tambah saja nombor di situ, nombor itu lagi dekat dengan 2. Betul tak? Takkan berhenti. Online kelas kita habis pun nombor ini belum habis tulis. Begitu juga kalau siapa fikir 2.00. Kalau bayangkan kalau cikgu tambah kosong di tengah-tengah ini. Sambil cakap sambil tambah. So sebenarnya itu sebenarnya dia akan tulis macam ini. S menghampiri 2. Tapi dia tak tulis nombor itu ialah berapa. Sebab tak mampu kita bagi orang satu nombor yang paling dekat dengan 2. Sebab macam mana awak sebut, saya boleh tambah lagi supaya dia lagi dekat. So itu sebenarnya dia tulis dalam keadaan macam ini. Had S menghampiri 2. Maksudnya S ialah satu nilai sangat dekat dengan 2 tapi bukan 2. Okay, so lepas tu biasanya dia akan bagi satu ungkapan di sini dan dia akan tanya kamulah, maka apa akan terjadi kepada nilai ini? Okay, apa akan terjadi kepada nilai ini? So, apa yang kita buat, kamu akan seolah-olah awak buat macam ini aja. 3 kali 2. Cikgu jawapan 6. Kalau dulu awak kata cikgu, apa nak buat macam ini? Kalau itu tak payahlah, saya ganti aja 3 kali 2. Nanti kita akan tengok. Ada contoh tak boleh terus ganti. Tapi dia masih ada jawapan. Ini maksudnya bila kita tulis, bila cikgu tulis macam ini padan benda yang tak nak. So kamu akan tengok cara saya buat akhirnya macam ini. Kalau kata cikgu cakap apa, macam benda biasa aja kan. Masuk saja 2 dalam tu dapat 6. Tapi benda ini maksudnya ialah apa? 3x bila diganti dengan satu nilai sangat dekat kepada 2, menghampiri 2, jawapan dia ialah satu nilai yang menghampiri 6. Sebenarnya jawapan ni bukan 6, tapi menghampiri 6. Hanya sebab bila cikgu tulis had di depan itu, cikgu tak payahlah, cikgu tak payah belakang tulis had sudah. Cikgu tulis jawapan 6 saja. Tapi bila orang baca ni, orang akan faham 6 sebenarnya bukan jawapan tepat dia. Dia ialah satu nilai sangat dekat dengan 6 tapi bukan 6. Okey ya. Okey, cikgu bagi kamu tengok satu lagi nilai ya. Okey. Okey, tak semestinya mesti menghampiri 2. Cikgu boleh menghampiri nombor lain Contohnya cikgu menghampiri 5. Cikgu menghampiri kejap. Okey, boleh menghampiri boleh menghampiri 5 kejap. Okey, lepas tu cikgu bagi macam ini. Sorry. Okey. Sekarang kamu cuba, kalau saya terus masukkan 5 ke dalam cikgu terus masukkan 5 ke dalam fungsi ini, apa jawapan dia? Cuba pakai kalkulator tekan kejap.
Apa jawapan dia? Kita sebut nama baru. Okey, Quesadilla, apa jawapan dia? Bila awak masukkan 5 ke dalam fungsi ini, maksud saya, okey, apa dia? Teacher, kenapa saya dapat make error? Ya, memang. Semua orang dapat make error kan? Tahu kenapa dapat make error? Cuba awak masukkan 5 kuasa 2 tolak 25 bagi 5 tolak 5. Kita buat menu So 5 kuasa 2 25 tolak 25. Bawah tu 5 tolak 5. So 0 bahagi 0. Dalam matematik kita tak boleh 0 bahagi 0. Tak ada jawapan. Itu yang keluar make error. Okey Tapi adakah itu maknanya soal ini tak ada jawapan? Okey. Okey, Dini, pilih satu nombor sangat dekat dengan 5 tapi bukan 5. $4.99999. Okay, you nak berapa 9? 5. Okey, 5, 9 Okey, Dini, awak puas nanti cikgu tanya awak balik. Cuba masukkan nombor yang awak sebut ini ke dalam fungsi ini. Tengok apa yang awak dapat ya. Okey, hantar seorang wakil lelaki pula. Lelaki Okey, Eddie. Pilih satu nombor. Sangat dekat dengan 5 tapi bukan 5. 5.001. Okey, nak berapa kosong? 20. 20 saja, tak tamat lah. Okey. Cuba masuk dalam kalkulator. Okey, orang lain yang cikgu tak sebut nama punya, kamu boleh cuba juga sendiri dengan satu nombor. Apa-apa lepas awak simpan nanti kita tanding jawapan kita. Okey. Dini, awak dapat jawapan apa? 9.999 9.9 yang 0.9 tu ada 5 kali. Lima kali. Okey. Okey. Eddie dapat berapa? Kejap dicek. Dapat 10.001. Okey. Boleh Okey. Semua orang dapat nombor lebih kurang di kawasan ini. Betul tak? Ada orang dapat lain? Ada orang dapat selain daripada 9 poin ataupun 10 poin punya? Ada Omad cakap dengan saya? Ada? Okey, tak ada? Tak ada? Okey. Dini, you punya 9 tambah lagi 5. Maksudnya 4.999 10 kali. Buat kira semula. Eddie, you punya 0 tambah lagi 8. Maksud 5.000 sebanyak 8 kali. Baru 1. Okey, cuba kira semula. Okey, siapa sudah dapat jawapan? Dini ataupun Eddie? 10. Dapat 10. 10 apa? Tak ada lah. 10 je. 10. Eddie? Orang lain pun sama. Ambil nombor awak tambah lagi. Lagi tekak punya. Bagi banyak tempat perpuluhan dan awak kira semula.
Okay, Eddie you dapat berapa? Selepas awak buat kosong-kosong di tengah itu ada 10 kali? Make error teacher. Oh, make error. Kurangkan 1 kosong. Kurangkan. Okay. You tahu kan boleh edit buang-buang aja, tak payah type semula. Okay. Dapat jawapan? Make error juga. Okay, dapat berapa? Make error lagi. Make error lagi teacher. Okay, kurang lagi, cepat sikit lah. Kurangkan 2 kosong lagi. Daripada tadi ada 10, sekarang ada 7 kosong saja. Okay. Orang lain pun sama Kalau kamu sudah dapat satu nilai, awak berhenti. Kalau kamu keluar make error lagi, tadi mungkin terlalu banyak. So, kita kurangkan sikit. Orang lain pun boleh buat dia sebab cikgu tak boleh panggil semua orang, nanti lambat. So, wakil 2 orang aja. Okay, Dini tadi kan. Okay, Dini punya sudah settle, Eddie punya belum settle. Jadi sudah, you type semula ke lambat ni? Jadi? Dapat make error juga teacher. Make error lagi? Alamak, 7 kosong masih make error. Kurang lagi 3? Kurang lagi 3 teacher. So sekarang tinggal berapa? Tadi 7 kurang tinggal 4 kosong aja. Apa dia? Siapa yang banyak? Yang 7-0 tadi saya dapat 10. You boleh dapat 10. Kenapa AD punya tak boleh dapat? Okay, tak apalah. Ada kawan sudah dapat. Jadi nanti ada masa you boleh cuba kurang. Cikgu nak cakap di sini ialah ini. Bila dia kata hard X menghampiri 5, okay, kalau kamu terus ganti 5, dia keluar make error. So macam mana saya nak tahu jawapan dia? Sebenarnya satu cara saya boleh buat ialah cikgu fikirkan satu nombor yang sangat dekat dengan dia. Tapi masalahnya, cikgu tekak sampai macam mana? Macam tadi, Eddie mula-mula fikir 5.001. So, dia dapat jawapan itu. Jawapan itu bukan jawapan terakhir. Sebenarnya maksudnya tak cukup tekak. So, cikgu suruh dia tambah banyak kosong. Cikgu bertambah pula. Cikgu keluar make error sudah. Terlalu tekak sudah. So, saya tak dapat jawapan dia. Okay? So, apa yang kita perlu buat ialah kita kena adjust lah sampai awak dapat satu nilai yang tetap. Itu kalau awak buat try and error. Okay? Try and error maksudnya cuba sampai jadi. Tapi memang kita tak akan gunakan inilah, tak akan gunakan ini. Kita ada cara kita sendiri untuk buat. Tapi itu ideanya ataupun itu maksudnya. Kenapa kita buat benda itu, kita boleh dapat untuk soalan ini kita akan dapat jawapan 10. Kenapa? Apa maksud 10 itu so di sini ialah kalau saya gantikan S sama dengan 5 memang tak ada jawapan, memang keluar make error. Tapi kalau nilai S itu adalah satu nilai sangat dekat dengan 5, sebenarnya dia ada. Dia akan menunjukkan kepada satu nilai, iaitu dia sangat menghampiri kepada 10.
Dia sangat menghampiri kepada 10. Tapi macam mana nak buat? Okey, cikgu akan tunjuk sini cara saya buat. Nanti cikgu akan terang lagi terperinci dulu. So sebenarnya cara saya akan buat ialah cikgu sebenarnya nak elakkan berlaku keadaan benda ini bahagi kosong. Okey, sebab bila saya masukkan 5 di sini, bila saya masuk 5 di sini, seluruh ini akan keluar kosong. So saya nak elakkan keadaan ini berlaku. So apa yang saya buat ialah saya tengok atas ini ialah bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So cikgu nak tulis dalam bentuk A tambah B, A tolak B. Ingat tak rumus ini? Ada belajar kan? So kita nak masukkan, ubahkan S kuasa 2 tolak 25 dalam keadaan A tambah B, A tolak B. Okey, Alisa, so macam mana cikgu nak isi? Apakah A saya? Apa teacher? Okey, sekarang awak cuba bandingkan S kuasa 2 tolak 25 dengan rumus ini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So apakah A awak? X. Apakah B awak? Sekejap. 5. Okey, so sekarang cuba isikan sebelah kanan ini. So apakah A tadi? X. Okey, tambah B 5. 5. A X. B 5. okey, boleh faham? Di mana cikgu setelah gunakan rumus A kuasa 2 tolak B kuasa 2 ini, saya buka S kuasa 2 tolak 25 dalam bentuk yang cikgu tulis di sebelah kanan lah. Okey, sebelah bawah tu cikgu tak buat apa-apa, masih S tolak 5. Sorry, cikgu sepatutnya masih tulis hak lagi Hak X menghampiri 5. Okey, sekarang kalau kamu tengok sebelah atas ada S tolak 5, sebelah bawah pun ada S tolak 5, saya boleh hapus. So saya dapat hak X menghampiri 5, X tambah 5 sahaja. Sekarang kamu masukkan 5 ke dalam persamaan ini. Tambah bukan darab. So bila saya masuk ke dalam X tambah 5, saya dapat 10. Itulah tatanya 10 ini. Boleh So maksud saya di sini, bila saya ganti 5 ke dalam tu, saya sebenarnya tak dapat 10. Benda itu tak boleh kira. Tapi bila saya ambil satu nombor sangat dekat kepada 5, sama ada dia kurang sikit 4.99999 ataupun dia lebih sikit 5.00001, okey, saya masih ada nilai. Nilai itu ialah 10. Nilai itu ialah 10. Okey, so balik kepada nota cikgu. So, ini maksudnya kalau S menghampiri A, maksudnya apa-apa nombor lah. Dia boleh terdiri daripada 0, boleh terdiri daripada 1, okey. Apa-apa nombor sesuka hati cikgu tulis dengan keadaan X tak sama dengan A, sebab ada penerangan di tepi Mula-mula awak tak faham ayat ini lagi Dan maka hak ini kita boleh tulis dalam singkatan macam inilah. Okey. Dan untuk cari nilai hak ini ada dua kemungkinan Anak-anak pertama ialah cikgu kata bila awak gantikan nilai itu ke dalam fungsi, awak tak keluar make error. Ini maksudnya awak keluar make error sebenarnya. Awak keluar make error. Okay. Kalau tak keluar make error macam tadi 3S itu, maka apa yang awak perlu buat, awak ganti masuk saja. Ganti masuk saja. Ini masuk. Cikgu tulis dalam ayat matematik. Kalau bahasa cakap, kita ganti masuk saja. Macam tadi, kita bila macam ini. Macam tadi ini. Macam tadi yang cikgu hijau ini. Bila S menghampiri 2, saya nak tahu apakah hak dia, cikgu ganti masuk saja. Sebab cikgu tak keluar kosong pagi kosong. Tapi untuk biru ini, cikgu tak boleh buat kerja macam tadi. Sebab bila saya tekan kalkulator, saya dapat kosong pagi kosong. Cikgu dapat kosong pagi kosong. Bila cikgu dapat kosong pagi kosong, saya tak boleh buat kerja ganti masuk. So apa yang saya perlu buat? Inilah penerangan sebelah sini Kamu boleh cuba gunakan pemfaktoran. Tadi yang cikgu tunjuk itu sebenarnya ialah pemfaktoran yang cikgu kata A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. Ini pemfaktoran.
ataupun apa-apalah faktor sepunya yang awak pernah belajar, ataupun penfaktoran yang biasa. Okay. Kita boleh gunakan teknik ini macam tadi bila cikgu gunakan A kuasa 2 tolak B kuasa 2, awak akan dapati fungsi itu nanti tak jadilah kosong bagi kosong. Okay. Okay. Ataupun ada satu lagi, awak nak buat penfaktoran, dia tak boleh buat penfaktoran. Maka waktu itu kita akan buat kerja ini konjugat. Dan biasanya soalan itu awak akan nampak ada pun set. Yang kita belajar tahun lepas set punya. Okay, nanti kita tengok contoh. Okey, balik ke atas sikit. So ini maksud saya, dua anak panah turun ke bawah itu menunjukkan cara nak buat. So bila soalan ini keluar kepada kamu, pertama biasanya kita memang buat kerja itu, ganti masuk. Bila ganti masuk keluar make error, baru kita nak buat yang sebelah kanan tu. Kita cuba lakukan penfaktoran, cuba rasionalkan pakai konjugat, okey, untuk hilangkan kosong per kosong. Lepas tu boleh buat macam biasa. Okay. So kita tengok contoh. Okay. So contoh sebelah sini yang jenis kata boleh terus buat punya. Ganti masuk saja. Okay. So kalau saya ganti masuk, okay, maksudnya sini cikgu akan ganti dengan kosong lah. So saya dapat jawapan dia 4. Senang aja. Lagi senang daripada matematik. Okay. So Wawa, yang B ini, cikgu sepatutnya ganti apa di sini? Wawa? Ya, cikgu. Okey, sepatutnya ganti apa di situ kalau cikgu tulis macam ini? 2. Ya, 2. So kita ganti masuk, apa jawapan dia? Wawa? 6 tolak 1. So? 5. 5. Okey. So kalau kita boleh ganti masuk, kita tak payah pening. Ganti masuk saja. Okey. Okey, sambung. Auni, untuk C ni cikgu kena ganti apa di sini? 2. Kalau kamu tengok sini ada banyak kali X. So banyak kali cikgu kena masukkan . So kalau saya masukkan, okey, sebut apa yang saya kena, macam mana saya nak tulis? 2 kuasa 2 tolak 2 kurungan 2. Okey. Yang bawah 2 tambah 2. Okey, cikgu nak jawapan. Boleh terus tekan kalkulator bagi saya jawapan pun boleh, manual buat pun boleh, cikgu nak jawapan. Tiga, teacher. Dapat? 3. Iyakah? Pastikan yang 2 kuasa 2 tolak 2 kali 2 semua di atas tau. Awak pakai kalkulator warna hitam kan? Adakah you letak kurungan di sini? Oh, tak. Kalau you tak letak kurungan, kalkulator tak tahu semua benda ini di atas. Okay, cuba lagi. Begitu juga dengan bawah. Kalau awak tak manual buat jadi 4 dulu. Awak kena letak kurungan . Macam cikgu selalu kata, kalau ada per yang panjang, atas kena pubuk kurungan, bawah kena pubuk kurungan. Untuk siapa yang kalkulator warna hitam. Siapa yang kalkulator warna putih memang nampak kan atas dengan bawah tu. Okey, apa jawapan dia? Teacher, kosong. Kosong. Bukan kosong, ada jawapan . Jawapan dia ialah kosong. Kamu kata, jangan kata lain dengan tadi. Tadi kalau awak keluar, kalkulator memang kata make error. Yang ini dia bagi kita kosong. Maksudnya jawapan dia ialah kosong. Bukan tak ada jawapan . Macam cikgu tanya awak, okay, apa jawapan untuk soalan ini? Awak jawab saya kosong. So awak sudah bagi jawapan. Di mana jawapan awak ialah kosong. Dengan awak diam. Tak cakap. Itu awak tak bagi jawapan. Lain maksudnya, jawapan dia ialah kosong dengan dia tak ada jawapan. Ataupun kita kata make error. Okey, untuk sebelah kanan punya. Okey, untuk sebelah kanan punya, cikgu pilih-pilih lah. Awak masuk nilai bagi saya jawapan .
Okay. Amiza, you buat A you masukkan. Diana buat B. Ni tadi sudah kan? Husna buat C. Z tadi sudah. Mustaqim buat D. Terus masukkan nilai yang yang cikgu bagi itu. Apakah jawapan kamu dapat? So, siapa yang pakai kalkulator hitam punya, pastikan nanti atas ini ada kurungan. Kalkulator putih tak apalah, you pastikan dia di atas saja. Okey, tadi saya panggil siapa? Amiza, dapat jawapan? Ya, orang lain boleh cuba semak mana-mana satu lah ya. Back error je. Back error Okey, memang saya back error yang betul sebenarnya. Okey. Diana? Dapat make error. Error juga. Husna? Make error juga. Error juga. Tadi seorang lagi siapa? Mustaqim? Make error. Make error. Okay. So, memang bila soalan ini keluar, kerja pertama kita tak payah fikirlah dia jenis yang mana satu. Awak kanti masuk dulu. Kalau kanti masuk boleh dapat jawapan, terus tulis jawapan dia. Okay. Kalau kanti masuk keluar make error, baru kita nak buat kerja-kerja yang dicadangkan dalam atas ini. Pemfaktoran ataupun cuba pakai konjugat dia. Okay. So, kita tengok yang pertama. Buang benda ini keluar. Okay. So, apa yang kita akan buat? Cuba, bawah awak nampak satu saja, tak payah fikirlah. Tengok atas saja. Atas itu boleh tak buat, cikgu rasa dia ada faktor sepunya kan? Okay, cuba keluarkan faktor sepunya dia. Cuba keluarkan faktor sepunya dia. Okay, Nashra, apakah faktor sepunya dia? X. X. Okay, so dalam kurungan ada apa? X dalam kurungan 3X tolak 4. Okay. Boleh? Kita tarik faktor sepunya itu keluar. So, selepas itu awak akan tengok atas dengan bawah ada XX. Kita boleh potong. So, benda ini tinggal had X menghampiri kosong untuk 3X tolak 4. Okay, so sekarang Amiza cuba masuk nilai sekali lagi tapi gunakan fungsi 3X tolak 4. Kali ini ada jawapan? Negatif 4. Negatif 4. Ayah. Kamu nak tahu sendiri buat betul ataupun salah, cara semak yang senang ialah cuba fikirkan satu nombor sangat dekat dengan kosong. Contohnya 0.001. Awak masuk ke dalam fungsi ini. Tengok boleh tak awak dapat satu nilai sama ada betul-betul negatif 4 ataupun satu nilai sangat dekat dengan negatif 4. Kalau boleh, maksudnya biasanya okeylah apa yang awak buat ini. Boleh ya? Okay, next. Wadina, ini sekali lagi rasa atas itu pun faktor sepunya. Apakah faktor sepunya dia? Untuk B? X. Okay, X. So, atas tinggal apa? X tolak 2X. S. S. Sekarang Tolak 2X. Tolak 2. S tolak 2. Kita cikgu terkejut. Okay. S tolak 2. Okay. So, kalau kamu tengok sekali lagi lah. Atas ada, bawah ada. So, cikgu sebenarnya tak boleh tanya soalan ini sesuka hati. Dia ada pattern dia sebenarnya. So, kita tinggal saja had S menghampiri 2. Sebelah sini tinggal S. So, apa jawapan dia? Tadi siapa Wadina kan? Apa jawapan dia? Wadina kan tadi cikgu panggil siapa? Tak ingat cikgu panggil siapa sudah. Ya saya. So, apa jawapan dia? Jawapan dia 2.
2. Sebab tak ada apa dah kan. Kandi tak ada nak darab, tak ada apa lah. So nak tahu sendiri betul salah, cuba pilihlah satu nombor. Contohnya 1.9999. Masuk ke dalam fungsi ini. Tengok boleh tak awak tapak satu nombor. Kadang-kadang memang tapak 2 sudah. Kadang-kadang tapak lagi satu nombor sangat dekat dengan 2. Macam tadi kita buat, kita tak tapak 10, tapi kita mungkin tapak 9.999999. Ataupun kita tapak 10.001. Macam tu. Okey, soalan C. Soalan C, atas tak boleh buat apa-apa. Bawah yang boleh buat sesuatu. Okey, bawah yang boleh buat sesuatu. Okey, Syasha? Awak rasa bawah macam mana awak nak buat dia? Ada kaitan dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2 punya. Syasha? Cuba. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So kita akan tulis A tambah B, A tolak B. Okey Syasha, apakah A awak? X ke? S, ya. Apakah B awak? 36. 36 ialah B kuasa 2 keseluruhan. So kamu kena fikirkan 36 boleh tulis apa kuasa 2? Apa satu nombor bila saya kuasa 2 saya dapat 36? 6. So 36 ialah 6 kuasa 2. So apakah B awak? Syasha, apakah B awak? 6. 6. Okey, isi ya. Okey, kurungan X. SA kamu? Apa nak isi? X. X tambah B 6. 6. A X. tolak B 6. 6. So sekarang apa yang boleh potong? Syasha? X tolak 6. S tolak 6 dengan S tolak 6. So cikgu tapak had X menghampiri 6. So apa yang ada di sini? Atas tinggal apa? X tolak okay. Okey, dah apa? Bawah dulu. Bawah tinggal apa? X tambah 6. Okey, atas Tak ada. tak ada maksudnya takkanlah cikgu nak tulis macam ini. 1. Kalau tak ada kita tulis 1. So, masukkan nilai apa jawapan dia? Tasha, habiskan. Make error. Baik, tak? Ini masuk ke dalam ini. Maksudnya 1/6 tanpa 6. Takkan keluar make error. Cuba sekali lagi. You tekan tolak ko. 1/12. 1/12. Okay. So, kalau kamu nak tahu sendiri buat betul salah itu, awak cek dululah 1/12 ini. Kalau dalam pecahan ialah 0.08333. So nanti awak masuk satu nilai sangat dekat dengan 6 ke dalam fungsi ini, awak akan dapat satu nilai lebih kurang macam ini. Mungkin 0.08 sesuatu lah. Kalau tapak maksudnya apa yang awak buat adalah betul. Okay, okay, kita pergi kepada yang terakhir. Okay, yang terakhir Azira Azira, ingat lagi apa itu konjugat? Yang konjugat kena buat untuk sebelah atas. Ingat tak Azira? Yang waktu kita belajar cert ini. Bila kita ada macam ini, apakah konjugat untuk dia? Konjugat untuk ini. Azira ingat? Lupa teacher. Siapa ingat? Cikgu tahu cert hari itu tak berapa suka kan? Siapa ingat lagi cerita konjugat itu? Nabila ingat? Tak ingat teacher.
Sebenarnya konjugat itu ada kaitan dengan cerita ini juga. Ada kaitan dengan cerita ini juga. Dia sebenarnya develop daripada ini, tapi arah terbalik. Develop daripada ini, arah yang terbalik. Di mana bila kita nampak ini seolah-olah macam A tolak B. Ini seolah-olah ni macam A tolak B. So cikgu akan buat A tambah B. Inilah A saya tambah B. So lepas itu bila yang hijau ini ialah A tolak B, belakang cikgu buat A tambah B. So nanti ini akan jadi A kuasa 2. A kuasa 2 bila kita ada ini, kalau saya kuasa 2, apa yang saya dapat? X tambah 1. Sebab punca kuasa 2 dengan kuasa 2 saling hapus. Okay? Tolak B kuasa 2. B saya ialah 1. 1 kalau kuasa 2, 1. Okay? So apa yang cikgu buat ini sebenarnya tatan daripada inilah. Hanya kalau kamu tak tahu dia tatan dari ini, awak kena ingat cerita konjugat itu. Cerita konjugat maksudnya awak ambil ini, kalau ditolak awak tulis tambah. Lepas tu bila awak buka dua kurungan ini, awak ambil A, awak punya tepang itu kuasa 2, awak ambil belakang awak punya kuasa 2. Sebab dia tatan daripada cerita A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B, A tolak B. Okey ya. Nanti mungkin cikgu bagi extra satu contoh untuk ini ya. Okey, balik ke sini. Okey. So, tapi tak akanlah kita ini tiba-tiba darat sesuatu atas macam ini. So, atas darab apa, bawah pun kena darab apa supaya benda itu masih sama. Okay? Masih sama. Nilai dia. Maksud saya, katakan kita ada 2/3. Kamu tak boleh sesuka hati, cikgu, saya darab 4 di sini. Kenapa? Sebab saya nak 8. Tak boleh. Sebab kalau macam ini, 2/3 dengan 8/3 nilai dia tak sama. Tapi kita boleh buat, kalau atas awak darab 4, bawah pun saya darab 4. Maka saya dapat 8/3 kalau kali 4, 12. Okay. 8, cikgu dapat 8/12. So kalau kamu tengok 2/3, 8/12, nilai dia serupa. Awak boleh cek kalkulator 8/12 kalau awak ringkaskan, awak dapat 2/3. Nilai dia sama. Hanya dia ditulis dalam pecahan yang berlainan. So di sini pun sama. Bila atas awak darab dengan konjugat dia, bawah pun awak kena darab dengan benda yang sama. Supaya nilai keseluruhan fungsi itu tidak berubah. Okay. So bawah akan jadi, so anak panah yang bawah itu tak dapat diringkaskan apa-apa. So terpulang kepada kamu, nak ringkas pun boleh, tak nak ringkas awak boleh tulis dalam keadaan macam ini. Boleh. Okay. Tapi kalau siapa nak tulis macam ini, maksudnya awak buat yang pertama, yang kedua pun boleh. Tak nak pun boleh. Okay? Suka hati kamu. Itu tak kisah. Sebab dia tak ada pengaruh sudah. Okay? So cikgu akan buat benda macam ini. Alamak. Okay, tak apalah. Sama dengan had X menghad. Tangan cikgu tersentuh. Kejap. Lama masa saya sudah over. Okey, cikgu nak cepat sikit sama dengan had X menghampiri kosong. Okey. So bila sudah keadaan macam ini, cuba sekarang kamu ganti masuk kejap. Bahagi tambah 1. Oh ya. Lepas tu tak boleh lagi. Okay, lepas tu atas itu cuba kamu ringkaskan. S tambah 1 tolak 1.
Azira dapat apa? S tambah 1 tolak 1. Ataupun cikgu terpuka boleh tak? Sebab masa saya sudah habis. Nanti awak tak cukup waktu rehat kamu. Nanti awak tak boleh rehat. Siapa beritahu? Tak apa-apa? Kosong. S tambah 1 tolak 1 tak apa-apa? Ringkaskan. X. Okay? So lepas itu, kalau kamu tengok, ini boleh potong. So akhirnya saya dapat atas ialah 1, bawah ialah S tambah 1 tambah 1. Okey, sekarang kamu cuba gantikan nilai. Dapat apa jawapan dia? Dapat tak 1/2? Dapat tak 1/2? Dapat teacher. Okey, so itu cara buat. Alamak, nanti cikgu padan lah. Cikgu nanti padan cantik-cantik baru bagi awak PDF file. Okey, so itu cara nak buat konjugat dia. Atas darab apa, bawah pun kena darab apa. Okey, latihan untuk hari ini ialah latihan 2.1.1. Okey, 2.1.1 soalan 1 sampai 6. Soalan 1 sampai 6. Sekejap cikgu tengok jawapan dia kejap. Alah, tak bawa jawapan dia. Okey, nanti kalau jawapan contohnya jawapan dia ialah 1/2, sama ada awak bagi saya nombor perpuluhan ataupun bila awak type macam ini saja 1/2. Cikgu faham maksud kamu. Boleh kalau nanti nak type jawapan. Okey, cikgu ambil kehadiran kejap. Sebenarnya cikgu akan bagi satu contoh lagi yang melibatkan konjugat, tapi sebab masa saya sudah habis, so kalau siapa rasa dia nak leave, boleh leave. Kalau siapa nak stay, dengar satu lagi contoh, awak stay lah. Tapi cikgu ambil kehadiran dulu sebab tadi ada orang perlu ambil kehadiran. Yang nak dengar itu stay kejap, tunggu cikgu ya. Yang tak nak itu boleh leave dulu Okey, siapa lagi perlu ambil kehadiran? Semua sudah ambil kehadiran kan? Ada sesiapa tak pasti dia sudah ambil ke belum? Okey, cikgu nak confirm. Daniel Adan tak ada di sini kan? Aizuddin tak ada di sini kan? Yusma Ingram tak ada di sini betul? Kalau ada cakap cikgu buat tak hadir 3 orang, yang lain tu semua hadir. Okey, cikgu bagi satu contoh lagi tapi siapa kalau tak boleh leave, nanti tengah YouTube pun boleh ataupun siapa nak sambung dengar pun boleh. Okey. Cikgu ambil contoh lagi. Cikgu ambil kertas putih lah. Nak buat. Okey. So contohnya cikgu bagi lagi. Hak X menghampiri. Tak boleh bagi nombor sesuka hati. Jangan cari soalan. Okey. S menghampiri 2 tolak X, 1 tolak punca kuasa 2, 2X tolak 3. So kali ini yang kena buat konjugat ialah sebelah bawah lah ya. Yang kena buat konjugat ialah sebelah bawah. Okey. So, apakah konjugat dia? Kita selalu akan buat konjugat kepada benda yang ada set punya. Okay? So, sini ialah 1 tolak dia. So, yang kita akan buat ialah 1 tambah dia lah. Boleh? So, cikgu akan buat cikgu akan buat 1 tambah. So, bawah saya darab apa, atas pun saya kena darab apa. Supaya nilai dia masih sama. Okay. So, lepas tu kalau kamu tengok sebelah bawah, kita tengok sebelah bawah.
So ini A tolak B, A tambah B. A tolak B, A tambah B. So cikgu akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So untuk soalan ini A saya ialah 1, B saya ialah ini. So kalau 1 kuasa 2 saya dapat 1. Set 2S tolak 3 kalau saya kuasa 2 set akan hilang. So saya dapat 2S tolak 3. Dan cikgu perlu bubuh kurungan ya sebab tepang ini ialah tolak. So nanti cikgu akan buka dia akan jadi 1 tolak 2S tambah 3. Boleh? Saya kena buka macam ini ya. So atas ini kita cuba tak kembangkan tengok apa jadinya. Okay. Cuba tak kembangkan. Sebab biasanya kalau kita kembangkan nanti kita tak boleh potong lah. Cuba tak kembangkan tengok apa jadinya. Okey, bawah itu kalau kita ringkaskan. Kalau kita ringkaskan. 1 tambah 3, 4 tolak 2X. Boleh? Okey, kena buat lagi. Kejap. Had X menghampiri 2. Had X menghampiri 2. Had X menghampiri 2. Okey, cikgu sambung lagi. Tak payah saya buat salin. Nanti ini pun cikgu akan bagi kepada kamu. Okey, kita sambung. So, macam mana nak buat? Nak potong terus tak boleh. Tapi kalau kamu tengok sebelah bawah ada faktor sepunya. Apa dia? 2. So cikgu tarik 2 keluar, dapat 2 tolak S. Sekarang nampak. Sebenarnya kita buat apa-apa, kita buat pemfaktoran ke, kita buat konjugat ke, tujuan kita ialah kita nak dapat sesuatu yang kita boleh potong sebenarnya. So bila saya potong, so saya dapat had X menghampiri 2, 1 tambah punca kuasa 2X tolak 3 per 2. Okey, sekarang kamu ganti nilai masuk, tengok jawapan. Dapat 1? Ke cikgu salah kira? Dapat teacher. Dapat 1. Okay, macam cikgu cakap lah. Kalau nak tahu sendiri buat betul ataupun salah, apa yang saya sudah banyak buat di belakang ini kan? Tak payah, jangan tengok ini. Apa yang awak buat, ambil yang soalan asal kita, cuba fikirkan satu nombor sangat dekat dengan 2, you masuk ke dalam ini. You masuk, contohnya awak pilih 1.999. Cuba masuk ke dalam ini, tengok boleh tak awak dapat. Mungkin tak dapat betul-betul 1, tapi awak mesti dapat satu nombor sangat dekat dengan 1. Boleh cuba.